Nama gua Adibah Nur. Lu sedang tonton rancangan Keringat Selebriti. Lu orang tak boleh tipu sama gua tentang Kuala Lumpur lah. Gua anak jati Kuala Lumpur tau. Bukan macam lu orang. Datang dari luar, datang masuk KL, mengaku orang KL. Kenapa gua kurang ajar sangat ni? Ada kena mengena dengan tetamu Keringat Selebriti hari ini. Saksikan. Assalamualaikum, nama saya Adibah Nur dan anda sedang menonton Keringat Selebriti, rancangan perkongsian pengalaman oleh tetamu jemputan kita tentang pahit maung, jerih perihnya, pancaroba, jatuh bangun, tonggang terbalik, fras menonggeng dan sebagainya, berkongsi bersama-sama penonton Keringat Selebriti. Baiklah, tetamu kita pada hari ini adalah seorang pelakon, pengarah, penerbit pun dia, petani moden pun dia, pemilik pasaraya pun dia. Siapakah beliau? Kita persilakan Datuk Roshamno. Tailong. Silakan bang, duduk. Takut pula tengok si Castello ni. Abang memang macam ni ke? Bila berjalan dekat mana-mana mesti orang panggil Castello, ada tak? Ada orang panggil Castello, ada orang panggil Tailong. Tailong tu kira macam Abang Long lah. Bukan, Tailong watak saya dalam dalam filem KL Gangster 2 tu. Macam mana respon Datuk Roshamno kalau dipanggil sedemikian? Saya suka sangat sebab bila kita berlakon satu filem tu, bila nama karakter kita dalam filem tu dia diingati dan dilaung-laungkan, maknanya mereka sebati dengan penampilan kita tu. Tapi sebenarnya nama Datuk Roshamno ni ialah Muhammad Noor saja. Muhammad Noor bin Samsudin. Muhammad Noor bin Samsudin namanya. Mana datang Rosham tu? Okey, Rosham tu masa arwah bapa saudara saya, Bapa Faizal Husin. Oh, okey. Saya dengan Faizal ni sepupu lah. Aha. Jadi dia tanya saya, dia panggil, arwah ni panggil saya Legau. Legau. Legau ni tak nama timang-timangan saya. Arwah Husin Abu Hassan? Aha. Dia panggil Legau, nak tahu apa nama dalam filem Gila-Gila Remaja. Filem pertama saya tu. Okey. Jadi saya cakap, Muhammad Noor lah Pak Ngah. Tu dia kata itu bukan stage name. Cik. Cakap okey kau fikirlah. Aku bagi kau seminggu. Dia kata Pak Ngah bagi kau seminggu, kau fikir. Jadi saya balik fikir. Jadi saya gabungkan nama mak saya Rubiah. Bapa saya Syamsuddin. Jadilah Rosham, Muhammad Noor, Roshamno. Okey, tak apa. Kita akan rungkai lagi perjalanan dan rentetan kehidupan seorang yang bergelar Datuk Roshamno daripada mula sampai habis. Kita korek lepas ni dalam Keringat Selebriti. Masih lagi bersama saya Adibah Nur dalam Keringat Selebriti dan juga tetamu istimewa kita hari ini adalah seorang yang memang namanya sangat besar dalam industri seni tanah air dan kini bergelar ikon usahawan yang berjaya. Kalau saya Adibah Nur, dia Roshamno. Datuk Roshamno. Kita orang tak ada kena-mengena sebenarnya. Nama je akan-akan. Cik, tumpang lah. Tumpang, boleh bang? Boleh, tak ada masalah. Nak cakap dengan adik pun okey. Okey, best ke? Baiklah, kita nak berkongsi pengalaman abang. Kalau abang sudilah. No problem. Untuk bercerita secara terperinci, pengalaman peribadi. Kadang-kadang ada yang terlalu personal tetapi saya rasa rata-rata penonton Keringat Selebriti memang nak tahu benda ni. Tapi Keringat Selebriti punya style, dia bukan main tanya je.
Kita letak gambar, lepas tu abang cerita, boleh? Boleh, mana gambar? Baiklah, inilah gambar yang pertama. Jalan Kerinci. Sekarang dalam gambar ni, Kerinci, budak-budak sekarang tahu bangsa South lah. Sebenarnya kan, Dek, dulu namanya Kampung Kerinci. Dan ada banyak rumah setinggan kat situ. Adakah abang salah seorang penghuni setinggan di Kerinci pada waktu itu? Saya dibesarkan di situ. Dan nostalgia saya di Kerinci ni amat hebat. Okey. Rumah saya berlantaikan tanah. Ya. Satu rumah pakai satu berus gigi. Wah. Tengok muka dia, tengok muka dia orang, muka dia orang tengok. Alah, macam tak biasa kat asrama. Satu rumah pakai satu towel. Okey. Nak makan kena tunggu arwah bapa saya balik beli beras kati. Itulah makan malam, itulah minum pagi, itulah makan tengah hari. Dicatu-catu. Dicatu, makanan tu dicatu. Maknanya kalau seekor ikan, kalau ada ikan, kan, seekor ikan dipatah dua, satu setengah untuk malam, setengah untuk siang. Jadi Dikongsi dengan berapa orang? masa tu 4 orang adik-beradik kan. Jadi ikan tu akan dipatah dua dan sebelah engkau punya, sebelah aku punya. Malam karang sebelah engkau punya, sebelah aku punya. Macam tu. Jadi ini kehidupan dan saya bayangkan kita minum air perigi. Minum air perigi, mandi air perigi. Memang kalau ingat-ingat balik lah, memang sedih sangatlah. Satu rumah tidur pakai pelita. Pelita. Saya ada dia ada perkembangan graf dia tu. Mula-mula pakai pelita. Lepas daripada lampu pelita tu tukar lampu karbide. Tahu lampu karbide? Karbide yang kena pump dia tu tak kan? tahu. Bukan, itu lampu gasolin. Oh, itu gasolin. Ni lampu karbide ni dia macam ada tahu ni dia ada tabung kat sini, tabung karbide, lepas tu dia ada batang kat sini. Taruh air sikit, lepas tu ada gas dia keluar baru pasang. Oh, ya. Lampu karbide. Lepas tu baru tukar. Itu kira upgrade lah daripada pelita kira upgrade tadi. hebat. Ini dah kira hebat. Okey. Jadi bukan saya seorang, semua rumah macam Yalah. tu. Lepas tu tukar kepada lampu gasolin. Tahu lampu gasolin? Lampu gasolin macam Lampu mana pula? gasolin yang pump tu. Yang pump pakai minyak gas tu. Yang pump. Jadi dia punya sumbu tu dia memang senang pecah kan. Jadi kena jaga. Kalau sumbu tu pecah, maknanya nak beli sumbu pun duit tak ada. Aduh. Jadi lepas tu kita tukar kepada bateri kereta. Lepas tu tukar kepada generator. Lepas tu barulah elektrik masuk. Kampung Kerinci ni dia bukit-bukit tau. Ya. Kalau siang, Allahu Akbar. Jamban tandas lah, jamban lah. Namanya jamban kat luar je tau. Jamban kat luar kan. Kalau kita buang air, minta maaf cakap lah, buang air tu nampak najis kat bawah tu. Dengan ulat apa semua. Bila nak penuh nanti kita akan beli Kita akan beli kapur, masukkan dalam. So dia akan keras. So ini pengalaman. Lepas tu upgrade sikit, jamban jirus. Dan satu lagi yang saya ingat, rumah saya daripada atap rembia. Walaupun duduk KL, atap rembia tahu tak? Atap rembia tu. Atap daun tu. Atap daun tu. Atap daun tu kalau hujan terangkat, tarup menangis, tarup periuk, tarup sana periuk, bocor. Ni kat Kampung Kerinci Kampung ni. Kerinci ni, Dekat KL ni. sangat dengan KL. Tapi dulu Kampung Kerinci ni, walaupun kita duduk kat KL, kira orang yang paling ekonomi yang paling daif sekali lah. Right. Lepas tu tukar ke atap getah. Wah, atap getah. Upgrade. Upgrade ni kira hebat lah. Maksudnya ekonomi tu bertukar tau. Sikit. Walaupun tapi kalau dah tukar tu nampak macam standard sikit lah kan. Satu pencapaian. Tapi kalau orang luar tengok apa benda, tak ada benda. Kan? Kita tak ada slipper semua, tak ada kaki kayam. Kaki ni tebal. Pijak batu semua tak ada masalah. Kalau kena paku tu tepuk pakai slipper je. Keluarkan pisau tu. Macam tu je kalau cakap dengan mak, mak kena paku makan penampar. Makan penampar. Jadi satu hari tu hujan air batu tau. Kita kutip, ada orang kata kalau minum hujan air batu adah dapat tu tak jatuh kat tanah. Kalau kita makan jadi ubat, kita pun tak ada. Dengan mak aku kali lah. Tak ada. Kali dah habis hujan air batu tu masuk rumah. Asal rumah aku terang ni kan. Kali dongak bocor. Bocor pula. Jadi bapak ni tak ada duit. Nak tukar tak getah ni, jadi maknanya makan berbulan-bulan. Bila hujan tu, malam tu habis basah satu rumah. Kalau malam tengah tidur hujan tergabur bangunan semua. Jadi benda tu sebenarnya kalau ingat balik masa keadaan macam tu, yang sedih mak saya lah dengan bapak saya. Kita orang kecil-kecil apa sedihnya kan. Seronok lagi ada lah. Mak bapak saya masih, kalau saya bayangkan macam mana mak saya dengan bayangkan bapak saya masa zaman tu,
Kalau semayang pun berkemban. Faham tak berkemban? Sebab tak ada baju yang elok untuk semayang. Ya. Bapak saya punya baju ni boleh kira berapa helai, mak saya punya baju boleh kira berapa helai. Kalau kita orang ni baju ni boleh kira, memang tak ada baju. Pakai seluar pendek belenging, tahu belenging? Melengging. Tapi tahu belenging tak? Topless. Topless. Kalau sekarang topless jahanam. Kan? Sensor kan? Tapi itulah kehidupan kampung Kerinci. Itu dia. Jadi bila awak tengok bangsa South sekarang ni, tu keadaan yang original. Lah sekarang bangsa South kemain lagi. Okey, tengok gambar kedua. Bengang betul dengan bangsa South. Gambar kedua. Kain karung guni tepung cap kunci. Tapi ini dibuat pada plastik. Yang dulu-dulu buat pada kain. Guni betul lah. Guni betul kain dia. Jadi nak cerita pasal ni? Ya. Si kawan tak Cerita biar ada yang dengar. Biar Dulu, semua orang tahu. Tepung cap kunci ni, dia punya karung tu dia buat daripada kain tau. So apa yang mak saya buat, mak saya akan beli kat kedai runcit ni. Lepas tu mak saya akan rebus dulu. Kerana kat situ kan ada debu-debu tepung tu, rebus bagi keluar dulu. Nanti miang. Miang kan. Lepas tu rendam dengan klorok. Lepas tu rebus lagi, rendam dengan klorok. Lepas tu baru kita basuh. Lepas tu itulah yang kita buat selimut. Itulah yang kita buat sarung bantal. Itulah yang kita buat sarung tilam kekabu. Alas tidur semua. Tapi Aribah, alhamdulillah Allah bagi saya hari ni bolehlah beli yang mahal sikit. Tapi sedapnya tidur dengan karung guni tu tak sesedap sekarang. Wah, tak belilah mahal dekat macam mana pun. Sebab tu saya percaya bahawa kadang-kadang kita tengok orang tu susah kan. Kadang-kadang orang yang susah tu Allah bagi nikmat yang lebih hebat daripada dia. Lebih hebat. Itulah cerita karung guni. Saya mula bekerja di masuk usia saya menyaga keliling kampung ni dengan nasi lemak dengan kuih ni. Kita ada teritori kita. Kalau kau masuk teritori aku tumbuk kau. Jadi ni teritori aku. Jadi aku jual kuih aku kat sini, rumah ni dia kan, kawasan ni. Jadi saya dah menjaga umur saya 5-6 tahun saya dah menjaja nasi lemak kuih. Aku punya lain. Oh tak ada? Aku punya kuih nasi lemak. Dia lagu. Dia ada. Kuih nasi lemak. Jadi orang tahu ini budak ni anak biar. Itu si Mak Noh tu. Legau. Oh, legau. Legau dah datang. Kan? Macam tu. Itulah dia. Okey. Tak ada pula kena penyakit Demam-demam tu biasalah. Kalau macam sakit perut ni buat apa pakai? Pergi klinik mana ada duit. Sakit perut ni ambil minyak gas. Minyak gas. Kau tahu tak minyak gas apa? Ngangguk. Dulu pelita tu kan minyak gas tau. Sekarang minyak gas lagi mahal. Bukan minyak urut, minyak gas. Bukan minyak gas yang pasang pelita tu. Yelah. Sapu je kat perut baik. Sebab apa? Saya rasa psikologi. Mungkin psikologi kat baik ke baik lah. Baik kan. Macam tu je. Kalau macam tengah hari tak ada apa nak makan, tak ada lauk nak makan, tak ada masalah. Ambil je nasi, taruh air sejuk, taruh gula, kacau dah jadi bubuk. Dah jadi. Tak ada masalah. Kalau minum petang tu tak ada apa nak makan. Mak saya kalau ada Bengali jual roti tu, mak saya akan beli kepala roti tau. Dulu kan roti bay tu dia akan potong kepala tu, lepas tu mak saya akan beli tu. Orang semua katanya, Kak Bia nak buat apa ni kepala roti ni? Adalah kan. Mak saya pun segan tapi dia beli juga. Lepas tu kita jemur dia tau. Jemur dah jadi macam roti keras. Cicah pula dia. Mak sedap. Nah, kau tengok tangan aku jadi. Baiklah, terima kasih atas perkongsian itu. Ada satu lagi gambar. Jom ada kita gambar tengok. Lagi. Basikal buruk. Tadi kata umur 13 tahun dah bekerja kan? Pakai basikal buruk ni ke? Okey, cerita pasal basikal ni, saya bila saya membesar, saya fikir macam mana saya nak tambah duit. Jadi saya kumpul duit sekolah saya ni. Dalam masa yang sama juga saya bekerja di sebuah kedai runcit. Okey. Pagi saya kerja, lepas tu saya kena balik rumah, saya kena masak kat rumah. Family saya ni makan masakan saya bertahun-tahun. Mak saya kerja kilang printing, bapak saya kerja. Jadi saya akan bekerja, lepas tu balik masak. Jadi saya fikir apa cara saya nak tambah duit saya lagi kan. Ya. Saya nampak sebab bila rumah setinggan ini sebelum masuk elektrik
dia orang tengok TV pakai bateri kereta. Okey. Bateri kereta. Jadi bateri kereta ni dia sampai masa dia habis charge dia. Yes. So kena hantar pergi charge. Right. So rumah setinggan, lepas tu dekat Kampung Kerinci juga ada rumah flat. Dia orang ada elektrik. So dia orang ada perkhidmatan untuk charge bateri. Jadi apa saya fikir, saya kena beli basikal. Saya kumpul duit, saya beli basikal tu dengan harga RM15. RM15. Jadi dia ada carrier kat belakang. Jadi bila saya kerja kat kedai runcit tu, saya mula offer diri saya. Makcik, siapa-siapa nak hantar bateri bagi tahu Bila saya dah hantar, saya dah kerja, saya masak kat rumah, saya terus pergi sekolah. Pergi sekolah, ring saja, balik je ring saja, saya terus ambil basikal saya kena kayuh secepat mungkin daripada Brickfield sampai ke Kampung Kerinci. Because habis sekolah pukul 6 contohnya kan. Saya nak kena hantar bateri ni sebelum 7.30 malam. Sebelum gelap lah. Sebelum gelap. Ya. Jadi saya balik rumah, saya letak beg, saya pergi ambil bateri ni. 2 kali 3 kali pusing. Basikal saya boleh naik 2 biji bateri je. Satu yang besar, satu yang kecil. Kan? Jadi saya akan kayuh basikal sejauh 1 kilometer dan tolak naik bukit. Masa ni umur 13 tolak naik bukit 500 meter. Bukan sekali pusing sebab kita carrier macam tu saja. Jadi kalau 6 bateri maknanya 3 kali pusingan saya kena pergi. Tapi satu bateri yang besar saya dapat upah RM1, satu bateri yang kecil saya dapat upah 50 sen. RM1.50 satu trip. RM1.50. Jadi saya kerja dekat kedai runcit tu satu minggu saya boleh dapat dalam satu hari RM3. Sebab saya kerja setengah hari RM3. Kalau saya kerja 5 hari RM15. Jadi saya dekat situ saya dah mula nampak yang aku buat duit lah. Dan memang macam jalan cerita yang sangat menarik. Kita sambung lagi selepas ini dalam Keringat Celebrity. Terima kasih kerana terus bersama kami di Keringat Celebrity. Kita dah dengar rentetan perjalanan hidup awal seorang yang bergelar Datuk Roshamno daripada zaman setinggan, kerja, kesusahan, keperitan hidup dan sebagainya yang telah dikongsi bersama-sama kita tadi. Sekarang ni kita nak tahu macam mana daripada kehidupan yang sedemikian abang masuk ke dalam alam seni hiburan pula. Macam mana bermulanya Roshamno yang kita kenal sebagai pelakon? Saya sebenarnya memang daripada kecil, bapa saudara kan Husain Abu Hassan. Lepas tu saya pula dengan Faizal rapat. Jadi saya ni dah berangan-angan nak jadi orang terkenal. Memang nak lah. Memang nak. Tiba arwah Mahyun Ismail ni, mak Faizal datang. Cakap, Legau buat apa sekarang? Tak ada apa. Mangga tengah Masa tunggu. tu umur berapa? 17. Tengah tunggu SPM. Saya dengan Faizal sebaya. Saya dengan Faizal sebaya. Tengah tunggu SPM. Kata, Pak Ngah nak buat filem. Filem gila-gila remaja. Cakap, Legau nak berlakon tak? Memanglah nak. Kau gila. Memang aku tunggu lah kan. Sebab saya bayangkan macam, bila aku berlakon nanti orang akan kenal aku. Kan, tempat lagi kan. Lepas tu, bila Husain Abu Hassan ni balik, tapi saya takut dengan Pak Ngah saya ni. Dia kan berlakon jadi jahat, gangster. Harimau berantai. Loceng maut kan. Loceng maut. Jadi saya jadi risau nak jumpa. Lepas tu bila kata tapi Faizal lah cover saya gila punya. Faizal yang macam boleh kau boleh buat kau. Jadi Faizal pun bawa saya jumpa bapak dia. Kau nak berlakon? Ya Pak Ngah. Okey, kau baca skrip ni. Pegang skrip selai lah tu. Gigil kan. Skrip gila-gila remaja lah ni. Gila remaja. Tapi nasib saya baik, masa dekat sekolah dulu saya masuk kelab drama. Memang suka. Saya masuk saya wakil sekolah untuk syarahan, debate, Jadi ada tonasi suara. Jadi dan memang minat ke arah itu. Minat ke arah tu. Bila saya memang menggigil tapi saya ada tonasi. Yang mana arwah Pak Ngah saya kata boleh. Jadi bila cakap boleh tu, nanti minggu depan Pak Ngah bagi jawapan. Audition kat situ juga rupanya. Rumah dia. Minggu depan bagi jawapan. Jadi aku pun balik malam tu aku dah mula berangan. Best dia jadi artis.
peminat perempuan kan. ramai. Saya dah mula berangan tau. Uh-uh. Lepas tu Usain Buasan tak datang rumah aku. Lah. Sebab rumah saya tak ada telefon. Allah, yelah. Rumah setinggan, bayangkan orang hantar surat pun, satu kampung tu punya surat dekat satu letter Satu box. peti. Kotak peti. Bukan letter box, kotak peti dekat kedai runcit. Bila orang balik kerja kan, cari Ahmad, surat. ada surat tak? Surat macam kan. tu. Jadi tunggu-tunggu dia tak datang. Tunggu-tunggu dia tak datang. Saya cakap memang tak ada. Jadi, Allah, kecewa. kecewa. Tapi minggu kedua, Usain Abu Hassan datang Kampung Kerinci dengan Faizal Husin. Naik kereta apa maksudnya? Naik kereta Opel Berlina. Warna putih. Jadi gempak. Usain Abu Hassan kot. Dia datang Kampung Kerinci, jadi bergegar Kampung Kerinci. Usain Abu Hassan ni kan. Faizal Husin datang kan. Masa tu kalau orang jumpa selebriti memang gempak gila lah. Sebab selebriti tak ramai masa tu kan. Jadi dia datang, dia kata, okey Legau, Pangah ambil kau berlakon. Masa tu korang tahu tak? Bukan kata awan lagi dah. Tak tahu macam mana terapung dah ni. Kita bayang yang hebat-hebat lah kan. Lepas tu kau jangan kau duduk dengan rumah Pak Ngah, duduk dengan Faizal sebab nak kontak susah. Aku pun apa lagi packing baju cakap mak ni mak nak pergi mak. Okey. Pergi duduk rumah Faizal kan. Duduk rumah Faizal. Itulah bermulanya saya menjadi seorang pelakon ketika menunggu peperiksaan SPM dan filem pertama saya ialah Gila-Gila Remaja dan cukup terkenal hingga sekarang. Dialog saya, peperiksaan. Itu je? Tak, itulah dialog yang paling legend kali. Salah. Salah? Dialog tu salah. Sebenarnya apa? Sebenarnya patutnya macam, okey, Faizal datang melawat saya dekat Andy Geni. Dia kata, Remy, tak lama lagi peperiksaan SPM akan tiba. Saya menjawab, peperiksaan. Memang tak kena, tapi dekat skrip tu dia tulis OHH ... peperiksaan. Jadi kita ni kan baru. Ingatkan dot tu kena macam tu jadi lah. kita dah pening. Lepas tu bila saya buat dialog tu tak sampai. Lepas tu arwah Pak Ngah saya, kau nampak tak papan tu? Nampak Pak Ngah, muka kau macam papan tu lah dia kata. Aku lagi dah bergelabak dah. Faizal cakap tak apa kau. Buat Faizal lah banyak tolong saya. Faizal lah yang banyak cover saya. Lepas tu tiba-tiba keluarlah, peperiksaan. Bapak tanya, okey ke? Faizal kata, okey pak. Yang lain pun okey. Padahal tak okey. Tapi dia orang backing saya lah. Jadi keluarlah, peperiksaan. Sepatutnya peperiksaan. dia patutnya tak payah Tak payah. Writer pun kenapa dia tulis Itulah dia. Patut dia tak boleh tulis Betul dia dot tu. Kita nak tukar, kita takut. Betul lah. Patutnya macam peperiksaan je peperiksaan. Jadi kita macam cakap peperiksaan. Kita ada footage tu. Jom kita tengok. Memang nak kenakan tu. Tu dia. Kawan, aku belajar pelajaran agama dan melatih diri untuk bekerja. Bagus sore ni. Aku mencari ketenangan. Tak lama lagi, aku akan kembali ke Bandaraya untuk mengambil peperiksaan. Peperiksaan. Aku kesal berada bersama kawan-kawan di dalam peperiksaan, Wan. Tu dia. Itulah dia. Peperiksaan. Tak kena kan? Tak kena. Gila. Tapi bila dah start berlakon Gila Remaja, saya ni lambat top. Lambat popular. Sebab apa tau? Sebab saya tak ada packaging yang cantik. Sebab saya tak ada duit. Saya berlakon filem Gila-Gila Remaja pun pakai baju bandel. Pergi beli kat Pudu Raya, bandel, kat Campbell Complex. Pinjam baju abang saya pergi berlakon. Pinjam baju kawan, seluar kawan pergi berlakon. Rambut masa tu. Rambut macam tu kan. Jadi memang penampilan tu tak menarik perhatian orang. Kerana sebagai seorang artis ataupun manusia itu sendiri, dia kena ada keterampilan. Keterampilan lah packaging dia. Jadi masa tu pun drama swasta tak ada. Yang ada pun satu drama saja, iaitu drama PJ. Itu pun terbitan oleh pihak stesen kerajaan RTM. Jadi peluang untuk dapat berlakon tu sukar. Kemudian nak dapat berlakon filem lagilah susah sebab kita budak, muka pun tak ada masa tu, tak apa-apa nak. Macam mana nak grooming semua kan? Mana ada duit? Kau nak pergi, dia orang semua pergi pertama komplek buat rambut kan. Kita kedai boleh lah 5 sen. Dia tak ada style tak ada lah. Jadi itulah cerita macam mana saya mula-mula berlakon dalam masuk dalam bidang ni. Lepas tu abang selalu bekerja di belakang tabir dengan cerita. Saya jadi bawa props lah. Lama-lama tu bila macam mana orang nak panggil saya berlakon sebab kan saya telefon tak ada. Iyalah. Lepas
Lepas tu saya bagi nombor telefon abang saya. Abang saya kerja dengan TMB. Dia pejabat ketua accountant. Tu dia. Tapi bukan abang aku accountant. Yelah. Abang aku pencari file dia. Dah arwah dah dia dah. Dia pencari file je. Tapi kalau orang tengok, oi pejabat ketua accountant, mampu abang Rosyam no. Accountant kan. Saja satu hari tu saya dapat abang saya kata, ni ada orang suruh kau telefon lah. Pansyah. Saudara Pansyah, dia cari pelakon, dia tengok filem Gila Remaja ni, dia nak saya berlakon dalam filem Sayang. Lakonan Amy Search dengan Raja Emma. Jadi saya pun pergilah jumpa dia. Sekarang Rosyam buat apa? Saya tak ada buat apa-apa. Sir, saya panggil dia Sir lah. Sebab semua orang panggil dia Sir. Saya tak ada buat apa, Sir. Okay. Saya ingat nak kerja. Ni nak kerja apa? Kerja apa pun boleh. Saya macam tu. Sebab saya nak dekatkan diri saya dengan industri. Kat office tu mesti ada telefon orang. Semua situ lah. So orang-orang yang datang tu semua orang filem kan. Jadi maknanya macam mana saya fikir aku nak ada kat dalam industri tu. Kan? Jadi aku kena bekerja dengan syarikat filem. Dan memang saya cari kerja pun. Kan? Lepas tu dia kata kerja tak ada, kerja kru ada lah. Kru pun kru lah. Jadi saya dalam filem Sayang, saya berlakon dalam filem tu dan dalam masa yang sama saya jadi kru untuk filem tu. Jadi kru, bila habis je filem tu dibuat, lepas tu saya kena bekerja di office lah. Kerja saya setiap hari di office ialah cuci tandas. Dan juga vacuum dan juga lap meja semua. Jadi cleaner lah. Jadi cleaner. Saya cleaner di pejabat tu bertahun-tahun. Alhamdulillah, di pejabat yang sama, syarikat yang sama, Berjaya Film Production Sdn Bhd, saya daripada seorang pencuci tandas, saya dinaikkan pangkat sehinggalah menjadi seorang executive producer. Jadi apa yang saya buat ialah, bila saya mula berlakon, nama saya tak naik-naik. Tak naik-naik. Macam mana ni kan? Jadi saya fikir, saya kena cari seseorang yang nama dia sedang besar. Dan saya kena tompang dia. Saya kena tompang. Nama yang ketika tu besar ialah Yusof Aslam. Untuk filem-filem lah. Filem. Dia akan buat filem semuanya meletup. Meletup. Jadi saya pergi jumpa dengan Datuk Yusof Aslam, pendekkan cerita. Saya cakap, Tok, saya Rosyam tu. Kalau ada peluang Tok, nanti panggil lah. Engkau yang kerja dengan Panca tu kan? Tok Aslam orang kaya kan? $6 million man kan? Besar kan? Okey Syam, kalau ada peluang saya akan panggil awak. Gitu. Balik. Dapat. Tak dapat. Tak dapat. Pergi jumpa lagi. Jumpa lagi Tok, kalau ada peluang. Tak silap saya 4 kali saya pergi jumpa dengan dia. Dan itulah marketing dan itulah usaha. Dan mungkin disebabkan usaha saya, Allah petikkan hati Yusof Aslam untuk ambil saya berlakon dalam filem Mariana 2. Kau bayangkan aku jadi boyfriend Ziana Zain. Ziana Zain masa tu. Kau bayangkan Ziana Zain punya di dalam, dia tengah meletup-letup. Aku jadi dia punya boyfriend dalam cerita tu, walaupun aku ada 5 babak. Tak kisah. Lepas tu, alhamdulillah ada satu kisah di mana sepatutnya ada satu pelakon ni berlakon satu filem namanya Suami, Isteri dan ... Jadi pelakon ni dipanggil, kata nak datang tak datang. Saya pernah dengar cerita tu. Tak datang. Last kali Panca panggil aku, mari sini. Engkau je lah jadi hero. Masa tu abang tengah bawa lampu kan? Aku jadi masa tu aku dah production manager. Dah production manager. Tak cuci tandas lagi Jadi cakap, bos, mana boleh, saya tak boleh kan. Aku tahu kau boleh buat. Cerita tu dah lah heavy bang. Aku tahu kau boleh buat. Aku pun berlakon. Itulah filem pertama saya diangkat sebagai hero filem. Itu dia. Secara kebetulan saya diangkat. Rezeki itu namanya rezeki. Rezeki. Lepas tu saya berlakon dalam filem Lenjan dengan Eman Manan. Lagi seorang hero Malaya bang. Eman Manan. Kau bagi tahu dengan aku, kenapa kau punya ni, kau buat ni, kenapa karakter kau macam ni? Memang perangai dia macam tu menakutkan. Tapi aku dah ready dah, aku macam kita bukan. Tapi dia banyak membantu saya lah, Manan. Dan alhamdulillah dengan filem Lenjan tu saya menang Best Supporting Actor Asia Pacific Film Festival. Asia Pacific, ya. Dan 1999 adalah tahun hebat saya. Pencapaian saya lah personal. Kerana tahun itu saya menang 5 award. Award pertama yang saya menang ialah pengacara terbaik.
Bukan menang pelakon terbaik. Pengacara terbaik. Aku menang pengacara terbaik. Sebab dulu saya buat hiburan minggu ini apa semua kan. Ya. Alhamdulillah, di situlah mulanya orang di luar, orang dalam industri melihat kelibat Rosyamno. Ya. Jadi keringat-keringat yang saya lalui sebelum itu sebenarnya memberikan saya satu kesan-kesan yang very positif, pengalaman-pengalaman hidup yang penuh bermakna, yang memberikan saya kematangan untuk saya bawa realiti kehidupan di dalam setiap lakonan saya. Sekarang ni dia dah nampak dia pergi up kan. Jangan sangka bila dah up ni tak ada benda yang mendown kan dia. Kita saksikan selepas ini dalam Keringat Selebriti. Hai, saya Adi Bahnur. Anda sedang menyaksikan Keringat Selebriti yang menceritakan tentang jerih perih perjalanan seorang anak seni, dan tetamu kita pada hari ini adalah Datuk Rosyamno. Oh, peperiksaan. Jadi Datuk, bila dah di atas, saya pasti ada banyak cabaran yang Datuk lalui. Mengekalkan kejayaan lebih sukar daripada mencari kejayaan. Yes, betul tu. Maka dengan itu kita nak keluarkan keratan-keratan akhbar. Ada kontroversi ya? Aduh. Sila jawab. Apa tu? Rosyamno hilang semangat terbit filem. Saya memang ada terbitkan filem pertama saya iaitu Castello. Ya. Lepas tu saya ada buat filem Isyarat Balistik. Lepas tu Isyarat Cinta, lepas tu Rempit Sampai Langit. Saya memang tak ada rezeki dalam bidang filem. Oh, maksudnya filem saya tak meletup. Aku berlakon untuk orang meletup. Aku buat tak meletup. Alamak, macam mana tu? Sebab apa pun tak tahu. Kan? Jadi mungkin rezeki saya tidak ada kat situ. Jadi maknanya sebab tu saya kata saya memalah nak terbitkan filem sebab buat filem ni memerlukan modal yang besar. Ya. Sebab saya tak suka bila buat filem lepas tu tak bayar hutang. Sebab filem-filem ni semua ada hutang. Ya. Kita hutang dengan bank apa semua, tapi alhamdulillah walaupun tadi saya dah hutang saya semua dah selesai dengan bank. Itulah sebabnya. Jadi memang abang tak nak buat lah filem. Tak nak buat lah, tapi tak tahulah besok lusa. Drama saya masih buat. Banyak, kan? Drama banyak buat. Alhamdulillah terima kasih kepada stesen-stesen tempatan yang masih bagi peluang kepada suami Lisa. Dan saya suka jalan-jalan cerita yang selalunya abang terbitkan itu berbeza daripada the usual suami jatuh dari langit lah, apalah. Tak ada, kadang-kadang saya buat juga cerita macam tu. Sebab apa? Kadang-kadang tak ada job kan. Buat je. Tapi kita cuba olahkan dengan baik sikit lah. Baiklah. Kontroversi yang seterusnya. Aduh, takut lah. Saya bukan barua Cina. Yang ni baru saja berlaku. Macam mana boleh tercetusnya statement Dia macam ni, bila saya dah bagi tahu pada awal saya ingin membuka pasar raya saya yang saya kongsi dengan Sri Ternak. ST Rosyamat Sri Ternak. Saya dah bagi tahu awal dah. Saya bagi tahu awal saya berkongsi dengan Sri Ternak. Jadi kalau saya nak buka pasar raya, awak rasa logik ke? Tak logik. Kalau Adiban nak buka pasar raya pun tak logik. Ya. Sebab you tak ada experience. Tak ada experience. Jadi kena ingat satu. Kalau tak ada experience tetapi nama branding kita adalah satu benda yang hebat. Nama yang besar. Jadi apa yang perlu saya buat ialah untuk mengekalkan nama Rosyamno dalam pasaran. Walaupun saya sudah mati, nama Rosyam akan disebut setiap hari. Kan bila insya-Allah pasar raya SC Rosyamat ni akan ada banyak satu Malaysia nanti, insya-Allah. Doakan saya. Jadi bila nak buka pasar raya, modal dia bukannya sikit. Ya. SC Rosyamat di Setiawangsa modalnya 25 juta. Wow. Rasa-rasa saya ada ke cash sampai 5 juta nak hantar kat situ kan. Kita artis Malaysia kan. Jadi benda-benda lain lagi kita nak jaga. Jadi apa yang saya buat, saya cari satu orang yang betul-betul mahir dalam bidang retail ni, iaitu Sri Ternak. Kebetulan saya kenal dengan dia kerana saya menghantar nangka daripada ladang saya pergi ke tempat dia. Jadi saya berborak dengan dia untuk buka pasar raya dan dia research pasal nama saya, betapa kuatnya branding saya di kalangan orang Melayu secara khasnya. Jadi saya cakap saya nak buka pasar raya yang bertaraf 5 bintang dalam dia, tapi harga tepi jalan. Kerana apa? Kerana saya nak melihat khasnya bangsa saya, golongan B40,
yang boleh masuk ke pasaraya yang hebat membeli barang yang murah. Kerana saya masih ingat mak saya tarik saya keluar daripada pasaraya yang saya nak masuk ni. Sebenarnya mak saya tahu mak saya tak mampu. Tapi hari ni alhamdulillah saya dapat buat ruang yang cantik, yang hebat, 5 star, tapi semua orang boleh masuk dalam pasaraya saya. Jadi saya kata dengan dia, okey, aku tak banyak duit. I don't want, saya tak nak banyak-banyak share, saya nak 10% je. Okey. Saya nak 10% sebab aku tak nak kerja. Yelah. Kalau tidak aku kena buat kerja, ikan tak ada aku kena cari, bawang tak ada aku kena cari. Manalah kan? This is business. How smart you handle the business. Yeah. Saya hanya jaga marketing and promotion saja. Right. Lain semua kau buat. Shake hand, buat agreement. So, saya tak pernah menipu orang. Tiba-tiba adalah zaman sekarang kan, zaman internet. Social media. Kalau tengok dalam social media, saya tak pernah menulis apa-apa. Kalau ada tulis tu bukan saya tulis. Ada orang yang menulis kata, rakan saya ni, rakan partner saya ni, dia kata bapak dia tu pengedar dadah. Allah, saya cakap kan, tadi kawan saya ni, partner saya jumpa saya, Datuk. Bapak dia jumpa saya sudah menyaga lama, 40 tahun. Orang tak pernah cakap saya macam ni. Kita jadi malu tau. Betul. Saya jadi malu dan akhirnya saya ambil keputusan, saya buat press conference. Saya bagi tahu kat dia orang yang kalau mereka teruskan dengan niat jahat mereka dalam social media ni, saya akan saman dia orang. Macam mana boleh timbul benda tu? Dia Sebab cakap saya popular. Saya popular. Sebab kononnya kedai tu bukan Roshamno punya, Cina yang punya. Cina macam yang tu. punya. Dia nak timbulkan macam tu. Memang pada awal pun saya bagi tahu bukan sepenuhnya. Bukan saya menjaga seorang-seorang. Saya dah bagi tahu awal-awal masa buka semua saya dah bagi tahu. Tapi mungkin orang dengki kat saya, tapi alhamdulillah apa yang berlaku bila jadi macam tu lagi ramai datang kedai saya. Sebab dia orang bagi publicity kepada saya. This is how saya meletakkan nama selebriti yang selama ni nama selebriti datang hilang. Tapi saya mengajar adik-adik saya mengajar orang-orang yang dalam industri how to appreciate dia punya brand and then how to pattern brand dia dan letak brand dia dalam satu tempat di mana brand ni tidak akan hilang sampai bila-bila. Dan alhamdulillah hari ni dah ada orang yang jumpa saya yang nak buka SC Roshamat satu Malaysia. Dan ada yang nak buka hotel menggunakan nama Roshamno. Dan just imagine macam mana saya create the branding of Roshamno. Mungkin, ya, berlakon takkan selama-lamanya saya nak berlakon. Tetapi nama itu satu branding. Dan nama itu bukan hanya boleh digunakan untuk filem, tapi boleh digunakan untuk bidang perniagaan yang lain. Itu yang saya cuba sampaikan kepada orang di luar sana walaupun bukan selebriti. But how important you have a creative mind to build a business with a branding. Nak tinggal cakap putih. Betul orang cakap tu. Kau boleh cakap putih. Boleh. Baiklah, terus bersama kami di Keringat Selebriti dengan Datuk Roshamno. Sebentar lagi. Dah sampai ke segmen terakhir Keringat Selebriti bersama dengan saya, Adi Bano, dan juga tetamu istimewa kita, Datuk Roshamno. Thailand. Dah bercerita daripada permulaan kehidupan, betul naik jadi nama Roshamno yang besar-besaran, betul jatuh balik, naik macam ombak Dan itulah kehidupan. Tapi ombak lah best bang. Kalau tak berombak dia tenang. Bosan. Sekali kena ombak tenggelam tak terus. tahu nak buat Tenggelam kan? terus. Betul. Kan? Okey, segmen penutup ni kita ada beberapa soalan tapi abang tak boleh berfikir. Alamak. Kena jawab terus dengan jujur. Tak boleh fikir panjang jawapan dia. Okey? 5 soalan untuk rapid fire ni. Soalan pertama, sudah bersedia? Takutnya. Lekas telo Thailand takut semua. Baiklah, kalau ada cerita tentang Roshamno, siapakah yang abang akan pilih untuk jadi hero dia? Jadi hero dia? Nah, jadi Roshamno. Beto Kushairi. Tapi muka tak sama. Oh, jadi untuk watak saya? Ya, melakonkan watak Roshamno dalam filem tentang Roshamno. Biografi filem. Syukri Yahya. Syukri Yahya. Kenapa Syukri Yahya? Kan dia ada mirip-mirip saya sikit. Dia sikit Syukri Yahya. Kan.
Tapi dia rendah sikit. Tapi dia pelakon yang bagus. Bukan Syazwan Zulkifli. Syazwan Zulkifli kalau Itu kata nak... pun biasa jadi gangster juga. Tapi kalau muka macam saya sikit, Syukri lebih kot. Syazwan pun bagus. Nak kalah ni. Okey. Kalau Syukri Yahya hero dia, siapa heroin? Mampus. Yelah, mesti dalam cerita tu ada kisah percintaan Roshamno kan, dia punya tu. Siapa heroin dia? Tak boleh fikir panjang, cepat. Tak pernah ingat nama dia. Ukasha Senrose? Nelidia Senrose? Lagi. Cik. Siapa? Awak? Tak ingat lah. Tak ingat lah. Maknanya tidak ada Sebab saya tak pelakon nak buat baru yang terpahat di dalam hati Datuk Roshamno. Alah, aku balik kena. Okey. Soalan seterusnya. Berapa kalikah perkataan Lu Gua disebut dalam KL Gangster 2? Hantam sajalah labu. Beribu-ribu kali. Memang dia punya percakapan dialog dia memang lu gua. Saudara, bayangkan dialog saya. Sudah lama gua mau tarik lu punya isi perut keluar daripada lu punya perut. Cuba kau cakap. Sudah lama? Okay, sudah lama gua mau tarik lu punya isi perut keluar dari lu punya perut. Sudah lama gua Nanti mau dulu tarik. aku bagi action. Untuk action. Sudah lama gua mau tarik lu punya isi perut keluar daripada lu punya perut. Fuh. Inilah heroin yang bakal berlakon dengan Syukri Yahya. Tak sesuai. Baiklah, soalan seterusnya. Berapa jenis motosikal telah Roshamno pandu dalam semua filem? Kira-kira dah macam berapa banyak motor? Kawasaki. Semua jenis lah. Harley Davidson semua. Yelah, ada. dah berapa banyak motor dah abang bawa? Banyak sangat. Berlakon. Banyak sangat Banyak sangat. Tak terkira lah. Tak terkira. Asal berlakon je motor. Asal Berlakon motor je berlakon. Atau motor je berlakon. Kan? Sebab masa tu kalau kita berlakon motor ni banyak orang dari segi marketing dia bagus kan. Orang semua nak pergi tengok kita motor kan. Saya dalam Gil-Gil Remaja motor. Lepas tu dalam filem KL Menjerit motor. Lepas tu dalam drama-drama saya pakai motor. Perempuan, isteri dan dok-dok ada motor tak? Tak ada. Basikal. Basikal pengali ya. Seterusnya soalannya, berapakah pula kereta yang pernah Roshamno letupkan? Dalam filem lah. Banyak. Dalam filem. Banyak juga. Banyak. Asal berlakon je meletupkan kereta. Asal meletup. Jahat no wataknya bang. Tak banyak sangat tahu dia orang producer banyak duit tau. Yang meletup kereta. Tak bila kereta meletup tu nampak real lah. Nampak filem tu impact dia dan filem tu mahal kan. Dalam KL Special Force saja saya tak silap saya 7 biji kereta dia letupkan. KL Gangster. Ballistic. Wah, banyak sangat lah. Main letup je. Letup lah, kita mainan je lah. Bajet besar, tak apalah. Yeah. Okey, sekarang ni saya akan bagi 5 perkataan. Abang kena sambung terus. Mampus. Okey, contohnya cawan putih. Baiklah, perkataan yang pertama. Lu. Gua. Senang sangat. Okey, perkataan kedua. Kasih. Gua. Kasih gua lu gua, kasih gua. Asyik lu gua. Seterusnya. Kuala Lumpur. Tunggu, aku datang. Tu watak cerita apa tu bang? KL Menjerit. Itu dia, KL Menjerit. Mana tak menjerit duduk kampung Kerinci yang sekarang dah jadi bangsa South. Okay, perkataan seterusnya seterusnya ialah Peperiksaan. dan yang terakhir, Suhan Movies. Yes, of course. Kita ucapkan semoga Suhan Movies meletup Amin. lepas ni Amin. Yelah, tak kerti ambil orang berlakon. Baiklah, sebelum kita ucapkan selamat tinggal kepada Abang Rosham, saya nak tanya lagi satu soalan. Sekarang ni umur berapa? 52 bulan 3 2020 ni 1 bulan 3 53. Oh, okey, 53 tahun Roshamno sekarang. Kepada Roshamno umur 18 tahun, apa yang abang akan cakap pada dia? Kau kalau malas
Kau jadi bengap sampai ke mati pun kau takkan maju lah dari hidup kau. Tu dia. Bila kau tidak skema kan? Macam tu lah budak sekarang kena cakap macam tu. Bagaimana abang Ni skema tak skema ni? Ni bolehlah skema. Ha. Ni Roshamno lah. Bagaimana abang nak orang ingat abang? Saya nak orang ingat saya dalam kerjaya saya, apa yang saya berikan dalam lakonan, kerana lakonan itu adalah satu bentuk pengajaran kepada semua dan saya menganggap itulah dakwah yang saya buat melalui kerja-kerja saya. Dan saya nak dakwah ini juga akan menjadi bekalan untuk hari mati saya. Kerana itulah niat saya. Dan saya juga ingin masyarakat melihat saya, apa yang saya buat hari ini sebagai satu inspirasi kepada semua. Dan bila saya tak ada nanti, inspirasi-inspirasilah yang akan membina credibility bangsa saya dan agama saya. Tu dia. Baiklah. Terima kasih Datuk Roshamno atas kesudian berkongsi segala-galanya yang tersemat dan terpahat di hati abang dengan kita semua dan semua penonton Keringat Selebriti. Thank you so much. Tepukan untuk Datuk Roshamno. Dan semoga kita semua juga seperti yang Datuk harapkan terinspirasi. Janganlah kita ingat apa saja belenggu yang kita alami sekarang ini tidak ada jalan keluarnya. Ada insya-Allah. Minta aja dekat dia. Okey? Jumpa lagi dalam Keringat Selebriti bersama saya Adibah Nur. Bye-bye. Thank you very nice. Alamak. Thank you bang. Okay, thank you ya. Bye, thank you very much. Tak boleh. Kau gelak aku tadi.